Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamuna fil atmah wa subha la atawhuma walau habwan atau kama qala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seseorang itu tahu kelebihan sembahyang isyak dan sembahyang subuh secara berjamaah, nescaya dia akan hadir kepada sembahyang jemaah walaupun dalam keadaan merangkak. Sampai macam tu sekali Nabi ajar kita untuk sembahyang berjamaah. Sampaikan dalam satu riwayat cerita, Nabi ketika mana sakit tetap juga nak pergi sembahyang berjamaah, tuan-tuan. Pergi sampaikan minta dua orang sahabat pimpin, seorang belah kanan, seorang belah kiri. Lalu Nabi diangkat dipapah begitu. Sampaikan sahabat yang tengok ni dia cerita, kami nampak di atas pasir, di atas tanah tu bekas serekan kaki Nabi. Nak cerita tak larat berjalan macam tu sekalipun, tuan-tuan. Datang juga sembahyang nak tunjuk contoh pada kita orang-orang Islam ni, tuan-tuan. Tu Nabi. Kita baru balik bakal Mirabuih. Gaut sikit, Ustaz. Seminggu cuti. Gaut. Kita ya, gaut sikit je pun. Terasa ngilu-ngilu je pun. Pergi makan mi udang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kawan tak apa nasihat. Mari pula masjid. Udah sejadah pula baca. Udah lama pula berdiri. Bukan boleh harap juga, tuan. Pasal awak lu pernah jadi imam belah sana dulu, masjid belah-belah Tepin dulu zaman muda. Sekarang ni muda juga. Dipanggil remaja purba. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dulu lepas ada imam masjid tu, dia panggil ustaz. Dia minta baca pendek sikit, ustaz. Awak tahu nak pendek tak ke mana? Bukan panjang pun. Satu muka surat tu pecah dua, kerat dua. Adalah panjang tu lebih kurang. Itu pun nak pendek lagi, ustaz. Pendek lagi boleh tak? Awak bola hati. Nak suruh qul wallah kerat dua apa? Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Udah rukuk, sampai rukuk tu macam ni, Ustaz. Nak apa itu? Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, makruh kita baca ayat ataupun surah itu kurang daripada 3 ayat. Berdasarkan surah Al-Kausar dalam Quran yang merupakan surah yang paling pendek. Tuan-tuan jangan nak buat perangai esok. Kalau Allah kerat 2, cerai. Kita nak tunggu order laksa pun sampai 10 minit, tuan-tuan. Mayang kira no. Mari pula jadah Allah, jadah pula mujur tu imam tak baca habis ketaklah lutut aku, kali ni lelah aku datang. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata afdalus salah tulul qunut atau kama qala. Nabi kata sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang yang panjangnya kunutnya. Allah udahlah panjang kunut pula. Maksud kunut di sini bukan doa kunut itu. Kata Imam Ibnu Arabi ada 20 makna kunut yang disebut dalam hadis ni. Salah satu makna kunut itu kan nak sebut 20. Habislah kan banyak makna.
Imam Ibn Arabi sebut lebih kurang 20 makna kunut tu. Salah satu daripada 20 tu makna kunut itu adalah berdiri lama lagi khusyuk. Berdiri lama lagi khusyuk. Hala berkira no. Waktu berata kat KWSP tu sampai ke ujung tu. Lah tak ada komplain. Apa hal lama mena berdiri? Tak ada. Lah tunggu daripada 8 pagi sampai 12 tengah hari. Itu pun baru dapat ambil borang. Ya. Ada berapa? Ya ada ni duit banyak lah ke? Itu tuan-tuan, tapi semayang berkira mena. Padahal Nabi kata semayang yang paling afdal, semayang yang lamanya berdiri. Lagi lama kita berdiri, lagi afdal semayang kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa tu imam kita pun habis-habis kuat, habis-habis warak pun takat semuka aja rasa baca. Takat awak jadi makmum, takat itulah panjang tu sejadah lah tu paling panjang. Sejadah lah paling panjang. Ada sini pernah imam baca Yasin sampai habis rakaat pertama. Balik belakang Bilal pun makin. Hampir sungguh imam kalau buat baca Yasin. Tapi ada tuan-tuan, sesekali esok tuan-tuan buat semayang solat sunat hifzi. Pernah buat sini? Solat sunat. Nanti esok boleh try buat sekali. Tapi jangan suruh saya jadi imam, awak pun tak apa nak ingat ke. Kalau rakaat pertama surah Yasin. Kan banyak pun surah Yasin. Saya dah praktis dah. Khamis malam kan duk praktis selalu. Baca gila sesekali. Masuk rakaat kedua surah Sajadah, 4 rakaat. Masuk hari ketiga pula rakaat masuk baca surah Hamim. Surah apa benda? Hamim tu awak ingat Hamim je. Jadilah Al-Furqan ya. Sesekali esok try buat. Bukan apa, nak dapat nikmat semayang lama tu tuan-tuan. Kita duduklah kereta nak pergi Kuala Lumpur, duduk lama. Tak pernah komplain pun. Apa yang duduk lama? No. Tak ada. Duduk lab. Pasal apa? Nak pergi Langkawi. Tahu ada ceklat daim. Nak dapat pinggan mangkuk ayu tu. Apa pinggan apa? Al-Koral. Apa? Al-Kopal. Tahu. Tapi tang semayang Allah. Awak bukan tak nak lama Ustaz. Teringin juga lama. Tapi Ustaz, sekarang kalau lama, sekarang awak tidur Ustaz. Tak apa. Tidur lah. Tak ada masalah. Bukan janganlah tidur. Maksudnya kalau tertidur, nak buat apa mana? Bukannya tak biasa. Ya. Lepas kan jemaat tu kan, bangun-bangun kan kaki krem kan, tengah-tengah kutubah tu kan. Tidur belaka dah. Bangun-bangun, terus semayang. Kaki krem. Allahu Akbar. Pak bertapak ke depan. Tak. Undur balik. Allah orang sebelah tengok. Berat. Nampak serban besar bakunya. Dah tak terlena nak buat macam mana kan. Janganlah niat nak tidur. Sampaikan dalam semayang sekalipun kita terlena. Ulama bahas macam mana hukum fiqh dia. Dia nak kena buat apa. Kalau kita terlena, disebut di dalam kitab Munyatul Musalli, karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani cerita hukum orang lena dalam semayang. Dia jadi makmum, imam baca baik punya. Dia belakang lena. Batal semayang tak? Tak batal sembahyang. Kalau terlena, habis kalau dia niat, sahaja aku tidur ketika semayang, itu dia kira lain. Itu kira jenis kategori makmum minum mayak ketum. Tuan-tuan, terlena sampai kan, Syekh Daud kata kalau dia terlena sampai tertinggal 1 rakaat sekalipun, maka tidak batal solat dia. Solat dia tak batal. Semayang tadi sejadah baca lena. Sedap-sedap tu imam dah baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Pula udah Allah apa mana nak buat ni? Kebir. Relax je. Relax je. Syekh Daud kata tak apa. Orang lagi bagi tahiyat akhir, orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangun, buat tenangnya. Sambung
semayang ataupun sambung tambah balik satu rakaat yang kita tak rukuk dan sujud bersama imam tadi. Itu cara dia. Jangan berhenti. Kita ni bila dah berhenti, segan muka, berkata start mutu terus pergi makan laksa. Segan punya pasal. Let steady. Orang berilmu dia steady. Lena kan? Awak macam mana? Adakah kita minta nak lena lah semayang tu? Tak ada. Cuma agak-agak lah. Janganlah sampai berdengkor. Udah sampai berdengkor Ustaz. Siap mengigau lagi. Abang jagung ngigau. Janganlah sampai berdengkor ya. Atau kalau nak berdengkor pun nak buat apa mana ya. Tapi dari segi hukum fiqahnya tidak batal. Tidak batal, kita tambah rakaat yang kita tinggal tu ya. Cuma nampak pelik sikit lah. Habis semayang tu pun dia tambah satu orang. Semua tengok. Lepas tu kita lepas orang tengok, pekat orang tanya. Takut kita bawa ajaran sesat kan. Takut dia boring dah 2 subuh. Hari ni dia 3 lah kata. Dia takut risau orang tu pakat pergi tanya. Haji, orang subuh 2. Apa 3 ke? Mengikut pandangan apa yang disebut dalam kitab Mudniyatul Musalli Syekh Daud sebut. Barulah kemas sikit. Orang pun dengar. Betul juga. Nak buat macam mana? Makan ubat banyak dah jadi penin Ustaz. Nak cerita tu. Itu tuan-tuan dirahmati Allah. Cerita kita kena banyak ada ilmu. Barulah nampak kita ni tak komen benda ya. Tuan dirahmati Allah. Kita kadang-kadang apa benda tak ada yang bertanya, dia terus ya masuk Facebook. Tok Bilal subuh 3 rakaat katanya. Pelik pada Tok Imam. Masuk Facebook dah viral, dah jabat agama dah datang. Siapa? Yang subuh buat 3 rakaat tu mari sini dalam jabat awak. Udah. Panjang cerita, udah banyak. Atau jenis viral cepat benar ya. Dia nampak pelik je dia kira viral. Patut kita tabayun dulu, kita pergi pastikan ngapa, demikian ngapa, apa itu ngapa, apa ini dulu. Barulah kita dapat gambaran yang jelas. Dia jadi menyusahkan orang lain tuan-tuan rahmati Allah. Itu mula nak marah. Itu mula nak marah, nak kocah, kamu kata aku kata kamu. Tengok dalam komen tu, dah beribu-ribu lah. Kamu kata aku kata kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang garang pula terus pergi marah terus. Hui, amoh. Jangan tuan-tuan, kita apa-apa jangan marah. Steady dulu, relax. Jangan marah. Pernah satu hari sahabat Nabi, seorang lelaki daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, "Ausini wahai Rasulullah, wasiatkan aku satu perkara." Maka Nabi tak cakap banyak. Nabi kata satu buah. La taghdab. Jangan kamu marah. Ya, jangan kamu marah. Lepas tu dia mari lagi. Tanya lagi Nabi. Nabi tak jawab lain lah. Nabi suruh cakap, la taghdab. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Nabi ulang. Faraddada miraran. Nabi ulang beberapa kali. Jangan marah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ada orang dia gemuk marah. Ya. Ada orang dia gemuk marah. Sikit-sikit nak marah. Ya. Mari masjid. Udah lambat. Orang jaga masjid kata ni apa tak bawa. Mufas mah apa tak pakai ni. Tak ikut SB. Payah sikit abang. Apa awak nak atas mayang. Punya marah. Viral pula. Macam-macam orang ada ni tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Jangan kita marah dulu. Kalau kita nak marah, ada orang dia marah sebab apa? Sebab dia rasa dia tu kuat. Dia marah sebab apa? Dia rasa dia kuat. Sebenarnya yang kuat tu bukan orang yang boleh bergusti. Bukan orang yang boleh tumbuk orang. Kita badan besar. Nak depan tu badan cekot. Dah lah ada gaut. Kencing manis. Betul cakap lebih kurang. Kita ni badan baru balik muscle. Nampak ni nampak? Garang. Kan kita tu orang kuat kata Nabi. Nabi kata laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Atau kama qala. Nabi kata bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bergusti dia menang. Bukan tu orang hak kuat. Wa innama syadidu, dan sesungguhnya orang yang kuat itu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dia boleh mengawal diri dia ketika dia marah. Ya, duduk di rumah.
Bila orang rumah marah, kita relax. Ni baru baru anak ramai. Ini bini marah, kita marah. Itulah sekali bercerai-berai. Kita kalau yang bercerai-berai itu umur 28, tahan lagi, jiwa muda. Saya pernah pergi mengajar satu surau. Ada satu makcik tu. Dia tanya, Ustaz, makcik pun bukan muda pun. Umur dekat 80 Syria. Dekat 80 makcik tu jalan pun bongkok. Ustaz, makcik nak tanya, kalau orang bercerai, dia kata, dia bercerai, tapi duduk dalam satu rumah lagi Ustaz. Tapi buat penghadang tengah, boleh tak Ustaz? Jamban kongsi. Buat hadang tengah. Mula dia cakap macam tu. Lepas tu habis kita pun tak apalah. Habis mereka pun bagi tahu kat saya, Ustaz, tahu tanya siapa yang bercerai? Nak makcik tu lah bercerai. Umur berapa? Umur 80 lah. 80 dah bercerai. Allah, mengelemang lah kita dengar. Tuan-tuan, kalau 80, berapa hari lagi nak hidup? Kira tolak, tarik ada 3-4 hari, lepas tu padam lah. Ya, padam lah. Tak usah lah duk cerai. Sabar je lah. Relax je. Pasal apa tuan-tuan? Kadang kenapa orang perempuan dia boleh tiak di rumah? Tak, orang perempuan boleh tiak tu dia apa ke nama? Okey lagi. Pasal dia memang macam tu. Tak apa. Kalau laki yang boleh tiak ni lagi teruk. Kenapa kita boleh tiak? Sebab kadang-kadang kita tak puas hati dia. Tapi cara kita boleh tiak tu apa? Boleh tiak tu adalah nasihat ya. Kita nak beri nasihat pada bini kita. Kita nak beri nasihat pada anak kita. Tapi cara kita salah. Nabi ajar macam mana tuan-tuan? Nabi ajar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Nabi nak beri nasihat pada sahabat. Apa Nabi buat? Sahabat kata, Nabi pegang bahu aku ni. Lalu Nabi tengok berhadap muka depan kita ni, maka Nabi pun kata pada sahabat tu, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Nabi kata, jadilah kamu di dunia seorang yang asing ataupun orang yang melalui satu lorong. Itu je nasihat Nabi. 2-3 patah aja tuan-tuan. Cuba kalau kita buat apa itu. Bila orang rumah kita tengah popek, tuan-tuan pergi dekat depan dia pegang bau. Apa dia leha? Abang, jomlah kita pergi Langkawi. Tak cakap apa dah. Ni kita duduk di depan, orang rumah duduk di dapur tu dah popek. Hak kita duduk depan ni. Tu lemah hang. Tak ada kerja lain. Daripada dulu sampai lam nikah. Macam tu lah. Tuan-tuan balik, cuba buat macam tu. Nabi caranya begitu. Nabi bercakap dengan sahabat bila nak beri nasihat. Maka kita pegang bau bini kita. Sama juga kita maklum. Bila suami dah popek, pergi depan dia pegang bau. Cakap. Dia tak cakap. Dia sampai sudah lah. Tapi kita tak buat apa itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik cerita kita. Bila kita nak marah ni, Nabi ajar macam mana cara kita nak hilangkan marah kita. Macam mana cara kita nak hilangkan marah kita. Antara yang disebut dalam Al-Quran ataupun Nabi sebut dalam hadis Nabi pun ada. Antaranya cara nak hilangkan marah, kita kenangkan macam mana kelebihan orang yang menahan marah. Macam mana kelebihan apa yang kita dapat bila kita tahan marah, tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfizahu da'allahu ta'ala yaumal qiyamah ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri sya'a atau kama qala. Nabi kata, siapa yang menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk marah,
Maka di akhirat esok Allah Ta'ala akan panggilnya di depan khaliq ramai makhluk-makhluk di akhirat esok. Lalu Allah Ta'ala beri pilihan pada dia nak memilih mana-mana bidadari yang ada. Allah Pak Long, dah bidadari ni bukan macam orang rumah kita. Orang rumah kita apa lawak dah. Tengok artis lawak. Lawak pakai bedak. Janganlah bangun bangkit tidur. Elok sikit badan tu kat 5 ya. Lawa. Artis lalu kita pun pasal lawa. Janda baru bercerai 3 minggu. Lawa. Tengok kan. Ni pasal kita tahan marah di dunia. Tak marah dalam keadaan kita boleh marah. Maka kita boleh bidadari. Bidadari ni pula nak mana? Pilih. Sila. Ayyu huris sya'a. Kata Nabi, ayyul huris sya'a. Mana-mana bidadari pilih. Nak. Tuan-tuan dirahmati Allah. Bidadari pilih. Kita orang suruh pilih kereta Mercedes nak mana apa rasa. Saya kembang dah. Saya kata kereta Mercedes. Kita pergi kedai buah. Orang tokek buah. Dia kata, abang pilihlah mana abang nak. Saya nak bagi hadiah aja ni. Oh ya Allah, terima kasih lah banyak. Baru bagi pilih buah oren. Rasa, oi. Ini hak nak bagi ni Tuhan. Hak pilih apa nak kita nak tu bidadari. Dengan sebab apa? Tahan marah aja tuan-tuan. Tahan marah. Ada satu kisah tuan-tuan. Seorang lelaki yang bernama apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maimun bin Mahran tak silap saya. Kau adalah kitab Tafsir Al-Ahkam ataupun orang sebut Tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi apa nama? Tafsir Al-Qurtubi dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Imran ayat 134. Ayat 134. Bagaimana seorang lelaki, dia ni ada seorang hamba. Dia ada seorang jariyah. Satu hari hamba dia bawa mirqah harrah, satu apa nama? Tom yam lah, kita panggil tom yam. Bawa kat tuan di hamba ni. Dia bawa kat depan tuan dia nak jamu. Tiba-tiba tom yam yang mengelegak harrah ni tiba-tiba terpelangkuk atas tuan dia. Tuan-tuan. Terpelangkuk tom yam ni dengan kepala udang atas kepala. Hak tu yang berlaku kepada Maimun bin Mahran ni. Lalu Maimun bin Mahran ni pun nak marah lah. Mampu tak dia marah? Mampu lah. Dia tuan. Hak tu jariyah. Hamba dia. Bukan orang gaji. Orang gaji dia sama label dengan kita. Dia merdeka. Ni hamba. Lalu nak marah. Hak jariyah dia pun, hamba dia pun bukan cerai. Jenis datang semayang subuh. Jenis mari mengaji apa hamba dia ni. Bila dia nampak tuan dia nak marah, terus dia baca ayat Quran surah Al-Imran ayat 134. Apa dia bunyi dia? Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menahan marah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang, dan orang yang melakukan, dan sesungguhnya Allah sukakan orang yang melakukan kebaikan. Ayat ni yang hamba dia baca. Mula-mula dia baca wal kaziminal ghaiz. Dia membaca. Maka dia pun kata kepada tuan dia, istamil. Beramallah dengan ayat ni. Maka Maimun pun kata, aku beramal dengan ayat ni. Tak jadi marah dengan wal kaziminal ghaiz. Reda marah dia. Tak cukup tu. Kemudian dia kata, i'mal lima ba'dah. Amal pula dengan ayat selepas dia, wahai tuan. Apa dia? Wal 'afina 'anin nas. Dan maafkan manusia. Maka Maimun pun kata, afautu, aku maafkan engkau wahai hambaku. Tambah lagi, dia baca lagi ayat yang seterusnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cintakan, sukakan, rindukan, gemakan orang yang melakukan kebaikan. Waktu tu dia pun fikir apa benda baik dia buat, dia nak boleh buat.
Dia pun bila fikir, dia dah ridang marah dengan sebab ayat tadi. Yang kedua, dia maafkan hamba dia sebab dengar ayat yang kedua tu. Dia dengar hak ketiga, apa benda baik nak buat. Maka tak ada cakap terus apa dah. Dia terus cakap kepada jariah dia, anti hurrah liwajhillah, wahai hambaku, engkau merdeka kerana Allah. Allah tuan-tuan, merdeka terus. Sebab apa? Bagi tunggang tong yam atas kepala tuannya. Nanti tuan-tuan balik rumah buat tercerai. Tercerai. Mak botol yam atas kepala suami ke atas kepala laki. Betul baca. Wal kaziminal ghaidh. Apa kazim? Kazim kata. Marah lagi. Pasal apa? Pasal kita ni jenis tak mentadabur ayat Allah. Oh, itu masalahnya. Jangan letak apa itu ke laki. Ya. Nak test boleh lah. Try and error. Tapi banyak error lah biasanya. Pasal kalau lelaki kita ni tak apa nak faham ya. Kita pun kemain baca adalah salah. Kazim ni maksud dia apa? Kazim ni orang yang menahan marah. Kazim ni orang yang menahan marah. Maka contoh esok dapat anak. Tak ada anak dah kot ya. Cucu. Dapat cucu esok bila anak tanya nak buah nama apa ni ayah? Buah nama Kazim. Ustaz Kazim tu ustaz yang menahan marah lah agama. Tuan-tuan dirahmati Allah. Itu maksud Kazim. Tahan marah. Kemudian Nabi ajar lagi, Nabi kata macam mana cara kita nak tahan marah, tuan-tuan? Tahan marah lagi salah satunya kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Satu hari Nabi pernah tengok ada dua orang lelaki duduk dekat dengan Nabi. Duk bergaduh. Hang kata aku, hang kata tanam pisang tak reti, hak ni pula kata apa tanam musangking sedepa. Nak buat elok-elok sikit. Aku punya suka tanah aku. Duk bertengkar. Hang kata aku apa guna baja apa? Guna baja tik ayam, orang guna tai arnab. Duk bertengkar. Hang kata aku punya elok, aku punya kata. Nabi pun kata tak tahu dia bertengkar apa, dalam riwayat kata dia bertengkar je lah. Maka Nabi pun kata, inni la'alam kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qal a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nabi pun kata sesungguhnya aku tahu satu kalimah, kalaulah dia berkata perkataan ini, nescaya hilanglah perasaan marah yang di tengah ada tu. Kalaulah dia kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tu. Bila nak marah sebut apa? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rasa nak marah lagi, sebut kuat-kuat. Biar bertaranum pun tak apa. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rasa nak marah lagi, ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nak marah lagi, ulang lagi sampai 3 minggu. Masuk minggu kedua lega. Hilang terus insya-Allah. Tapi kita bila marah kita sebut apa? Yang bukan-bukan kita sebut apa? Hak yang dalam kain orang. Hak sendiri tak sebut. Anak macam-macam sebut. Tu yang jadi jenai. Tangan pula letak kat sini. Dia jadi kembang lain macam tu. Dia tak reda marah. Tu yang terbang pinggan, pergi yang paling teruk, pergi santau. Pergi jumpa Tok Bermusiam sanggup. Kingkau, cendrat tu. Saya apa? Marah punya pasal. Nabi ajak. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tu yang Nabi ajak. Ikut hak Nabi ajak, insya-Allah selamat. Dalam ayat Quran Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 199. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan wa imma yanzaghannaka macam ayat tu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Dan apabila kita ini diganggu, dihasut oleh syaitan dengan satu hasukan, nazghun minasyaitan fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Marah ni datang daripada mana tuan-tuan?
Marah ni datang daripada setan. Marah ni datang daripada setan. Innal ghadab minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma'. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda atau kama qala. Nabi kata sesungguhnya marah tu datang pada setan, datang daripada hasutan syaitan. Ayat Quran tadi pun sebut begitu. Maka syaitan itu kata Nabi dijadikan daripada api. Maka sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila marah salah seorang pada kamu, maka hendaklah kamu berwuduk. Berwuduk salah satu tanda ataupun cara yang Nabi ajar bila marah. Pernah tak kita berwuduk bila marah? Tak ada juga. Ada juga. Pompang. Tak adanya. Ya. Auzubillah tak sebut. Ambil semayang pun tidak. Yang teruk lagi daripada duduk, dia berdiri pula marah. Aku pantang mana terus berdiri. Bercanggah betul dengan hadis yang Nabi sebut. Dalam hadis yang lain Nabi kata, "Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis wa in zahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Atau kama qala. Nabi kata, apabila marah salah seorang kamu dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kamu duduk. Sekiranya tak hilang lagi dengan duduk, maka hendaklah kamu berbaring. Itu cara-cara untuk kita hilang marah. Tapi kita terkalih tengah baring tu, tengok cucu melompat atas sofa kita. Nguk-ngik. Sofa baru beli kod memot. Bayar mingguan, seminggu RM17 naupang. Tengok cucu balik loncat. Kita terus. Bukan bangun biasa. Bangun buat flit tu. Macam orang silat tu. Cuk. Siapa kaca Tok Wan punya? Wow. Marah menung kita kan. Kita marah relax. Ya. Marah janganlah rapi tu. Nabi kata kalau duduk, kalau berdiri, kalau marah duduk. Kalau duduk pun tak hilang, baring. Kita daripada baring berdiri, pergi. Itu yang menjadi sangat. Yang orang rumah pun bila kata nampak suami marah, kita kata apa? Biar dia Ustaz, biar kat dia. Jangan duk tegak. Bila suami marah, macam tadilah, dengarkan ayat Quran pada dia. Buka ayat Quran. Wal kaziminal ghaid. Dia reda insya-Allah. Dia reda. Tapi kita tak biar dia nanti hilang tu. Itu yang melarut sampai 2-3 hari tu. Melarut sampai 2-3 hari. Pasal kita duk biar. Padahal Islam dah ajar dengan cantik macam mana nak buat. Tapi kita tak ikut. Tuan dirahmati Allah. Bahkan Islam ajar lagi bila kita marah, nak hilang marah ni apa cara dia? Jangan cakap. Wa iza ghadiba ahadukum falyaskut qalaha salasan. Nabi kata bila marah salah seorang kamu, maka hendaklah kamu diam. Nabi sebut perkara tu 3 kali. Nabi suruh diam. Kita marah buat apa? Beleteh. Popek. Beleteh tu dah salah tu kaedah. Patut bila kita marah, kita tahu kita marah. Macam mana nak hilang marah? Ustaz, saya nak kena cakap, saya nak lepas Ustaz. Nah, itu selalu orang kita cakap kan. Daripada dengar motivasi kot. Tak tahulah, wallahu alam. Kita ikut hak Quran aja. Nabi aja. Nabi lah permotivasi yang paling baik sekali tuan-tuan. Kita duk ikut orang putih. Orang putih kata macam mana? Oh, kalau marah, pergi kat mountain, cakap, jerit, boring lompat. Kan? Wallahu alam lah. Kalau di negara orang putih tu dia ada satu jambatan. Ada negara mana saya tak ingat dah. Tengok dalam YouTube lah. Jambatan untuk bunuh diri. Memang dia jambatan bunuh diri pula. Macam-macam ada. Pelik manusia ni tuan-tuan. Pasal apa? Tak ikut Quran, tak ikut hadis. Padahal Nabi ajar. Nabi kata bila kita marah, maka hendaklah kamu diam. 3 kali Nabi ulang. Nabi suruh diam. Jangan cakap. Bila marah, diam. Bila kita diam, itulah cara nak meredakan marah kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dengar banyak hadis Nabi, banyak ayat Quran tadi. Moga kita beramal sikit sebanyak dengan ayat Quran supaya kita jadi orang yang menahan marah. Kerana orang yang menahan marah itulah orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Rasa cukup sekadar tu sembang-sembang kita. Apa keluar tak lagi cerah pula. Keluar gelap lagi depa perkataan ni. Keluar gelap lagi ni. Wallahu alam. Cukup sekadar tu. Mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf kasar bahasa dan sebagainya. Moga ada manfaat kepada saya yang mendengar dan kepada sama-sama kita yang mendengar sama-sama. Wallahu alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم